Assalamualaikum. Atas permintaan ramai, saya akan kongsikan resepi kari pak pusing ataupun ada juga yang memanggil sebagai kari pak pusa ataupun epok-epok pusa. Bukan sekadar resepi tapi juga tips dan teknik untuk menghasilkan kari pak pusing. Video ni agak panjang, saya harap anda dapat menontonnya sehingga habis. Mula-mula sekali kita akan sediakan intinya dulu. Saya gunakan setengah biji bawang besar. Kalau bawang tu bersaiz agak kecil, anda boleh gunakan sebiji ya. Bawang besar ni saya potongkan secara dadu dan digunakan untuk menumis. 2 ulas bawang putih juga akan dipotong secara dadu dan akan digunakan untuk menumis nanti. Kali ni saya akan buat inti ubi kentang bersama dengan daging. Ubi kentang ni saiznya tak besar sangat, jadi saya timbang dengan kulit lebih kurang 350 gram. Kupas kulit ubi kentang dan saya akan potongkan secara dadu. Dah siap potong nanti, barulah saya akan bersihkan dengan menggunakan air paip. Hari ni saya buat kari pak pun tak banyak sangat, 20 biji sahaja. Jadi nanti akan ada lebihan inti lebih kurang 2 ke 3 sudu besar macam tu. Ini pula daun bawang saya dah bersihkan. Saya akan hiriskan secara halus. Lebih harum kalau anda letakkan sekali bersama dengan daun sup. Tapi saya tak ada stok hari ini. Kalau anda tak letak pun tak apa ya. Sekadar untuk harum sahaja. Sekarang kita dah boleh mula memasak inti. Jangan letakkan minyak masak terlalu banyak. Takut nanti inti tu waktu kita letakkan pada kari pap, dia akan meleleh keluar minyak. Bila minyak dah panas, tumiskan bawang besar bersama dengan bawang putih cincang tadi. Ini pula 1 tangkai daun kari. Daun kari ni optional. Kalau anda nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Sekadar untuk harum saja, sama seperti daun bawang tadi. Bila bawang mulai layu, saya akan masukkan 2 sudu besar rempah kari ayam dan daging. Kalau anda suka lebih pedas, boleh juga masukkan 1 sudu besar serbuk cili. Seterusnya, masukkan sedikit air dan masak sekejap rempah ni. Tak perlu pecah minyak sebab tadi pun kita tak letakkan minyak yang banyak. Kemudian, masukkan daging yang didadu secara kecil. Kuantitinya terpulang pada anda. Kalau suka banyak, letaklah banyak. Kalau anda tak nak letakkan daging, nak gantikan dengan isi ayam ataupun ikan bilis yang ditumbuk ataupun udang kering yang ditumbuk pun boleh. Sedap juga. Masukkan sedikit air dan kita akan masak daging ni hingga separuh empuk. Daging ni tadi kita hiris halus, jadi dia cepat empuk. Bila air tu hampir kering, barulah saya akan masukkan ubi kentang yang telah pun kita dadu dan telah pun dibersihkan tadi. Saya tak kukuskan ubi kentang ni terlebih dulu sebab saya suka masak bersama dengan rempah supaya rempah tu bersalut dengan ubi kentang. Gaul sebati dan seterusnya masukkan air separas tenggelam ubi kentang. Jangan masukkan air banyak sekaligus ya. Kita tak nak ubi kentang tu nanti jadi terlalu empuk sehingga benyek. Kalau nanti airnya dah kering tapi ubi kentang belum empuk, kita boleh tambahkan air sedikit demi sedikit. Bila nampak mulai mendidih, masukkan garam secukupnya. Kalau anda suka nak masukkan sedikit gula dan serbuk perasa pun boleh. Terpulang cita rasa anda ya. Kita sambil masak ni ya, kita sambil rasa. Kalau tak cukup masin ataupun belum cukup empuk, anda boleh tambahkan air dan juga tambahkan sedikit lagi garam. Kalau ubi kentang dah empuk, kita akan masak sehingga betul-betul kering. Dan akhir sekali, taburkan hirisan daun bawang untuk mengharumkan inti. Seperti saya sebutkan tadi, ini optional ya, tak letak pun tak apa. Kacau rata, boleh matikan api. Tapi pastikan inti anda telah betul-betul kering. Ketepikan dulu dan biarkan sejuk sepenuhnya sebelum digunakan. Sekarang kita akan masuk kepada proses penyediaan dough pula. Kari pak pusing ni dia ada 2 jenis dough ya, iaitu dough luar dan juga dough dalam. Mula-mula sekali kita akan sediakan dough luar dulu. Saya gunakan 200 gram tepung gandum. Saya timbang ya. Kalau anda gunakan sukatan cawan, anda sukat 1,5 cawan dan tambahkan lagi 1 sudu besar. Tak kisah ya jenama apa-apa tepung gandum pun tak apa. Untuk dough luar ni saya hanya gunakan semata-mata tepung gandum. Saya masukkan juga setengah sudu kecil garam dan gaulkan bahan kering hingga sebati.
Seterusnya, saya akan masukkan 2 sudu besar minyak masak. Minyak masak ni tak kisah sama ada anda nak panaskan boleh, tak nak panaskan seperti yang saya buat ni pun boleh. Hasilnya sama sahaja. Gaul dan ramaskan tepung bersama dengan minyak masak tadi sehingga jadi berderai. Dia akan jadi berderai seperti ini ya. Langkah seterusnya, saya akan gunakan air sejuk dari peti ais. Saya gunakan kesemuanya 90 ml tapi dimasukkan sedikit demi sedikit. Kalau anda gunakan sukatan cawan, anda sukat setengah cawan, tapi jangan habiskan air tu sebab 90 ml ni dia hampir-hampir setengah cawan tapi tak sampai setengah cawan pun. Anda masukkan sedikit demi sedikit sambil menguli sehingga mendapat dough yang tidak melekat di jari. Dough ni jangan terlalu lembut ataupun lembik sangat. Dia mesti dalam keadaan yang masih keras lagi sebab nanti sekejap lagi kita akan rehatkan selama 30 minit dan selepas kita rehatkan 30 minit tu, dough akan jadi semakin lembut. Dough tak boleh jadi lembut sangat sebab kalau terlalu lembut, nanti pusaran tu takkan terhasil. Simpankan dalam bekas yang bertutup. Ketepikan dulu, sekarang kita akan sediakan dough bahagian dalam pula. Saya gunakan 90 gram tepung gandum. Saya timbang kalau sukatan cawannya bersamaan dengan 3/4 cawan. Saya juga gunakan 1 sudu besar tepung beras cap teratai supaya teksturnya lebih rangup. Selain itu, saya gunakan 1 sudu besar tepung ubi kayu. Tujuannya untuk mengurangkan serapan minyak dan juga walaupun teksturnya rapuh tapi tak mudah berderai. Saya tak pernah gantikan tepung ubi kayu ni dengan tepung lain, jadi tak pasti hasilnya kalau ditukar. Untuk dough bahagian dalam ni memang kita tidak gunakan air, hanya tepung yang saya tunjukkan tadi bersama dengan margarin sahaja. Saya gunakan 70 gram margarin, saya timbang Kalau sukatan cawannya anda sediakan dulu 1/4 cawan. Satukan margarin bersama dengan tepung dan ulilah sehingga mendapat dough yang tidak melekat di jari. Kalau sukatan timbangan tadi 70 gram tu dah memang cukup untuk mendapat dough yang cantik. Tapi kalau anda gunakan sukatan cawan, kalau dough masih berderai lagi, tak dapat segumpal macam ni, anda boleh tambahkan setengah sudu besar hingga 1 sudu besar margarin dan uli sekejap lagi. Simpankan juga dalam bekas yang bertutup. Sekarang kita dah ada 2 jenis dough luar dan dough dalam. Kita akan rehatkan dough ni selama 30 minit. Selepas 30 minit, dough akan jadi semakin lembut. Ini dough luar. Saya uli-uli sekejap tapi tak lama pun. Dan saya akan buat begini Sekarang saya akan bahagikan dough luar ni kepada 5 bahagian. Kalau anda tak ada penimbang, anda agak-agaklah 5 bahagian yang sama besar. Tapi kalau anda ada penimbang, timbanglah lebih kurang 62 hingga 65 gram untuk setiap satu dough. Tutup balik dough dan sentiasa tutup untuk mengelakkan dough kering. Begitu juga dengan dough bahagian dalam, kita akan uli sedikit begini dan akan bahagikan juga kepada 5 bahagian yang sama besar. Sama seperti tadi, kalau tak ada penimbang, anda agak-agaklah sama besar. Dan kalau anda timbang, antara 32 hingga 35 gram bagi setiap satu dough. Bulat-bulatkan dough begini dan simpanlah juga dalam bekas yang bertutup untuk mengelakkan dough menjadi kering. Dough tak perlu direhatkan lagi. Sekarang kita dah ada dough luar yang besar ni dan juga dough dalam yang kecil ni. Ambil satu dough luar dan anda lepirkan sedikit. Agak-agaklah saiznya tapi jangan besar sangat. Asalkan boleh masuk dough pada bahagian dalam tu. Dan picit sedikit di sekelilingnya untuk menutup dengan kemas. Bahagian bawah yang kurang licin ni tak apa, asalkan tertutup. Dan canailah menjadi bentuk seperti segi empat. Tapi saya buat ni pun tak jadi segi empat sangat. Dia jadi lebih kurang bentuk bujur begini saja. Bahagian hujung ni, kadang-kadang kan bahagian dough dalam tu tak sampai pun ke hujung. Jadi pusaran karipap pada bahagian tengah tu takkan terhasil. Jadi saya takkan gulung daripada bahagian yang paling hujung. Saya akan mulakan gulungan dari sisi tepi untuk mendapat pusaran pada keseluruhan karipap. Letakkan gulungan dough secara menegak begini dan sekarang kita akan canai menjadi bentuk segi empat yang panjang.
Bentuknya panjang tapi tidak lebar. Canai dengan berhati-hati supaya keseluruhan bahagian sama besar dan bukan seperti ular yang kena palu. Kita canai kali ni dia lebih nipis berbanding dengan kita canai yang tadi. Tapi hati-hati jangan sampai terkoyak pula. Lagi nipis dan panjang kita canai, nanti akan terhasil lebih banyak pusingan pada karipap kita. Gulungkan dengan berhati-hati supaya anda dapat duh yang sama besar pada semua bahagian. Golek-golekkan sedikit dan ketuk-ketuk seperti ini. Inilah hasil daripada kita buat gulungan tadi. Pada kedua-dua bahagian pun kita dah dapat pusingan. Ulangi langkah yang sama untuk semua duh. Sekarang kita dah ada 5 duh yang telah pun siap digulung. Ambil sebiji duh dan potongkan kepada 4 bahagian yang sama besar. Gunakan pisau yang tajam ya. Dan mungkin bentuknya akan lari sedikit tak dapat bulat. Anda bentuk-bentukkanlah begini. Picit sedikit dan bentukkan balik bulat. Dan inilah hasilnya. Kalau anda dapat lihat, di sini kita dah nampak pusaran untuk karipap. Ambil satu hirisan yang kita potongkan tadi dan canaikan. Jangan canai terlalu nipis, takut nanti waktu kita goreng tinggal rangka pula. Dan juga waktu canai ni jangan tekan terlalu kuat, takut hilang pula pusingannya. Selepas dah siap canai, bahagian atas yang kita canai tadi terbalikkan supaya turun ke bawah. Dan bahagian bawah itulah yang akan kita isikan inti. Isikan inti secukupnya dan kemudian picitlah pada bahagian kelilingnya. Dan kelimlah pada bahagian tepi dengan kemas. Saya biasa kelim dari atas turun ke bawah begini ya. Sebab ada sesetengah orang dia akan kelim dari bawah naik ke atas. Terpulang cara masing-masing ya. Beginilah hasilnya walaupun sebelum kita goreng kita dah mula nampak pusaran pada karipap tu. Ulangi langkah yang sama untuk semua duh dan saya nak tunjukkan yang bahagian paling hujung tu kita letakkan di bawah untuk kita canai. Sebab bahagian bawah itulah yang akan kita isikan inti nanti. Ingat ya, jangan canai terlalu nipis dan juga jangan tekan terlalu kuat. Kalau ada bahagian lebihan ni, anda betul-betulkan sedikit. Terbalikkan dan bahagian bawah itulah yang akan kita isikan inti. Di sini saya nak tunjukkan, kalau anda buat kerja dalam aircon ataupun kipas yang kuat, bahagian ni mungkin terbuka dia tak dapat tutup dengan kemas. Jadi ambil sedikit air, basahkan hujung jari, jangan banyak sangat. Sapukan sedikit air pada bahagian kelilingnya supaya kita dapat picit dan dia melekat dengan elok. Kemudiannya barulah kelim seperti biasa. Anda gunakan air ni, basahkan jari. Kalau bahagian tu tak dapat ditutup saja. Tapi kalau dapat ditutup, tak perlu pun gunakan air. Ulangi langkah yang sama sehingga habis kesemuanya dan kita dapat 20 biji karipap. Sukatan ni tak banyak, jadi mudah untuk anda mencuba. Sekarang kita dah boleh mula menggoreng. Panaskan minyak yang banyak dan kalau boleh buat gorengan tenggelam supaya warna karipap tu sekata. Minyak tu jangan terlalu panas sangat waktu anda masukkan karipap untuk mengelakkan karipap ni jadi berjerawat dan cepat hangus. Gorengkan dalam api yang sederhana dan kalau nak buat frozen waktu ni dah boleh angkat. Kalau nak terus makan, gorenglah sehingga masak kepirangan. Bolehlah diangkat dan ditoskan. Penyediaan karipap pusing ni agak cerewet sedikit berbanding dengan karipap biasa. Walaupun bahan dan sukatan dah betul, tapi kalau salah penyediaannya, karipap yang terhasil mungkin tiada pusingan ataupun semasa digoreng hanya tinggal rangka. Kalau sekali gagal, kita perlu cuba berkali-kali untuk mendapat hasil yang baik. Saya yang selalu buat ni pun jauh lagi dari sempurna. Selamat mencuba semua. Siap.